Selamat pagi semua. Semua ada? Inilah orang kata disiplin dan etika kerja yang bagus. Sebab apa ni, disiplin membentuk susu asas dalam satu organisasi. Jadi ada beberapa elemen disiplin dalam organisasi, iaitu yang pertama ketepatan masa, yang kedua ketepatan kerja, yang ketiga keseksama dan juga pematuhan kepada peraturan. Jadi disiplin dan etika kerja ni dia saling berkait. Macam etika kerja pula, dia ada dua, iaitu integriti ataupun bersifat jujur, dan juga yang kedua adalah bertanggungjawab. Okeylah, tanpa buang masa, kita teruskan perbincangan kita pada pagi ini. Siapa yang akan buat pertanyaan pada pagi ini? Man, katanya awak yang buat pertanyaan pada hari ini. Kenapa awak diam saja? Macam ni Tuan, sebenarnya tugasan yang Tuan bagi pada saya belum dapat selesaikan lah Tuan. Maaf Tuan. Ya Tuan, berkaitan dengan tugasan yang Tuan bagi tempoh hari, saya mohon maaf Tuan sebab saya tak berjaya nak siapkan sebab kesibukan saya berkaitan dengan urusan keluarga. Mana boleh macam tu, Man? Kan dah tahu hari ni ada perbincangan, sepatutnya awak dah prepare pada awal. Baik Tuan, betul. Aduh. Aku boleh lupa kerja tu. Aduh, kau ni Man, patutnya kau kena ada disiplin yang positif. Kau kena siapkan dalam waktu yang Tuan tu bagi. Kalau kau ada masalah, kau boleh bincang dengan kita orang. Kita orang boleh bantu. Betul juga apa yang awak cakap tu Mira, tapi itulah kadang-kadang kekangan masa tu membuat saya terlupa nak memaklumkan berkaitan dengan tugasan ni. Aduh, boleh pula terlupa hari ni meeting dah. Malah pula Tuan kat aku. Itulah Man, jangan ingat kau baik dengan bos, kau boleh ambil kesempatan. Kita ni kerja kenalah sama-sama. Betul tu Nanti apa pula kata bos? Awak ni Man punca. Kan dah bos marah. Kita dia bagi kerja, buatlah sama-sama. Setiap orang ada tugasan dia. Betul, apa yang awak cakap tu Zah. Saya pun rasa bersalah kalau saya perkara macam ni berlaku dekat pejabat kita. Tapi saya nak bagi tahu, saya pun tak nak menyusahkan kalian sebenarnya dalam hal-hal macam ni. Tak apalah, nama macam mana. Lagipun dalam organisasi mesti ada keadilan. Bos mesti menilai punya, dia tengok siapa punya tanggungjawab ni yang tak selesai. Itulah Zaf, saya akui kesilapan saya ni. Saya pun, banyak sangat lah benda yang saya nak kejar sampai saya terlupa bahawa hari ni ada meeting dengan bos. Okey, tak apa, kita jangan bertekak. Lagipun, mesti ada keadilan organisasi dalam organisasi kita. Bos mesti tahu punya, kan, siapa punya tanggungjawab yang tak siap. Lagipun, Man tak bincang pun dengan kita dan tak minta tolong dengan kita pun nak selesaikan slide tu. Itulah, saya kalau boleh, saya tak nak pun menyusahkan kalian sebab yelah, saya dengan bos pun kalau ikutkan baik je selalu pergi main golf bersama, tapi tak sangka pula benda ni dipandang serius oleh pihak bos sehinggakan perkara ni berlaku dan menyebabkan kita dan saya jadi dalam dilema macam ni. Tak apa teman, tapi saya nak pesan dekat awak, perlunya ada komunikasi dalaman dengan luaran, barulah ada kecemerlangan organisasi tu. Kalau awak tak bincang dengan kita orang, kita tak dapat siapkan slide ni. So lepas ni awak kena bincang lah, baru ada komunikasi baru okey saya rasa. Ya betul tu, saya akui dan saya terima teguran awak Mila pada saya tentang berkaitan dengan tugasan dan kerja yang diberi oleh pihak bos ni. Maaf, boleh saya mencela sedikit?
Apa tu Ira cakap lah. Saya rasa hubungan manusia yang baik tu penting sangat dalam memastikan etika dan disiplin di tempat kerja. Bila semua orang percaya dan terbuka dalam komunikasi, budaya kerja lebih positif. Lagi satu, bila rakan sekerja kita tunjuk contoh yang baik, serta tak langsung kita pun terinspirasi dan ikut sama. Dan bila kita semua akur, kuranglah konflik. Semua jadi lebih terlibat dan aktif dalam kerja. Pendidikan tentang etika dan disiplin pun jadi lebih mudah diterima dalam suasana yang macam ni. Tambahan, bila kesejahteraan kita diutamakan, secara automatik kita jadi lebih produktif dan patuh dalam etika kerja kita. Aku rasa kita perlu bincang tentang betapa pentingnya etika dan disiplin di tempat kerja. Kalau tak, datang lewat boleh jejaskan produktiviti kita dan merendahkan semangat pasukan. Betul? Lagi satu, kalau kita asyik menangguhkan kerja kita akan tunggak Dengar dan kita mungkin gagal capai tarikh akhir yang telah ditetapkan. Dan jangan lupa, layanan yang tidak ada tu boleh merendahkan kepercayaan antara kita dan mewujudkan suasana kerja yang negatif. Itu belum kira risiko dikatakan diskriminasi. Paling penting kita mesti jujur dalam tugas, kalau tidak reputasi kita sendiri dan syarikat boleh terjejas. Malah ada risiko undang-undang dan kita boleh hilang kepercayaan dari orang lain. So, aku rasa memang penting kita semua jaga etika dan disiplin kita di sini. Kita mesti sama-sama usaha untuk elakkan kesan negatif ini. Itulah, saya memang akui apa yang Zaf cakap tadi. Dan saya terima teguran apa yang kalian sampaikan pada saya tentang kerja dan prestasi kerja saya. Itulah, saya pun fikir disiplin dan etika sangat penting dalam organisasi kita demi menjaga reputasi dan prestasi kita masing-masing. Dengan adanya benda itu, maka kita dapat menghasilkan produktiviti kerja yang bagus dan mempengaruhi budaya kerja yang bagus dalam organisasi kita. Bagi saya sangat komitmen tentang kerja yang diberi pada saya. Tapi itulah, kadang-kadang masa tu cuai daripada sikap dan kerja saya. Dan begitulah pandangan saya tentang apa yang sepatutnya ada dalam organisasi kita ni. Okey, macam ni. Memandangkan kita tak dapat nak bentangkan apa yang patut kita bentang pada hari ini, daripada kita buang masa, kita tangguhkan dulu kita punya perbincangan pada hari ini. So, Man, jangan ulangi kesilapan yang sama kerana sikap awak tu boleh menjejaskan kita punya organisasi. Faham? Faham Tuan, saya akui dan menerima teguran daripada Tuan. Lagipun sebentar tadi rakan-rakan yang lain pun telah menasihatkan saya. Okey, kita boleh bersurat sekarang lah. Sekian, terima kasih. Dari watak yang dilakukan sebentar tadi, jelas bahawa disiplin dan etika kerja merupakan aspek penting yang tidak terpisah dalam mewujudkan persekitaran kerja yang efektif dan beretika dalam sesebuah organisasi. Disiplin bukan sahaja memastikan pematuhan terhadap norma dan peraturan, tetapi juga mendukung kecekapan operasi dan tanggungjawab individu. Sebaliknya, etika kerja membina asas moral dan integriti yang penting untuk menjaga kepercayaan dan hubungan yang baik dengan semua pihak yang terlibat. Pentingnya menggabungkan disiplin dan etika kerja dalam pengurusan organisasi tidak hanya membentuk tingkah laku pekerja, tetapi juga mencipta persekitaran kerja yang seimbang dan produktif. Organisasi yang menekankan pada nilai-nilai ini cenderung membangunkan budaya yang positif di mana pekerja merasa dihargai dan termotivasi untuk berusaha. Selain itu, kepatuhan terhadap etika kerja dan sistem disiplin membantu memelihara keharmonian dan keselarasan dalam organisasi, membantu mencegah konflik dan meningkatkan prestasi keseluruhannya.